Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia iaitu hari Jumaat kita dapat bertemu sekali lagi dalam subjek sirah. InsyaAllah kita akan belajar sirah hari ini, sambungan daripada layanan orang Yathrib. Okey, iaitu kita dah belajar layanan orang Yathrib iaitu Madinah, dan macam mana pakatan jahat kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah yang menyebabkan Nabi ambil tindakan untuk berhijrah ke Yathrib, ke Madinah. Okey, kita sambungan hari itu, peristiwa sebelum hijrah. Tentangan terhadap Islam semakin hebat. Pihak Quraisy melakukan pelbagai usaha untuk menghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara usaha itu ialah menawarkan pangkat, harta dan wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenakan sekatan ekonomi terhadap orang Islam dan perancangan membunuh Rasulullah. Ini antara tentangan yang dihadapi oleh Rasulullah sebelum Nabi mengambil tindakan untuk berhijrah. Mereka nak gagalkan usaha dakwah Nabi. Mereka tak suka Nabi berdakwah di Mekah kerana mereka mengatakan Nabi agama yang dibawa oleh Rasulullah bertentangan dengan amalan nenek moyang mereka dulu, agama mereka. Jadi mereka tak suka terhadap dakwah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang menentang dakwah Rasulullah siapa? Siapa yang menentang dakwah Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan bapa saudara dia? Bapa saudara dia sendiri yang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi. Siapa dia? Iaitu Abu Lahab. Sehingga kan Allah abadikan nama Abu Lahab dalam surah Al-Masad. Tabbat syada Abi Lahab wa tab, celakalah celakalah Abu Lahab, sesungguhnya binasalah dia. Begitulah lebih kurang maksud. Abu Lahab ni apabila Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dia berasa sungguh seronok, sehingga kan dia buat akikah untuk Rasulullah SAW. Seronok dia. Dia dapat anak saudara. Sambut Nabi yang dilahirkan. Tetapi apabila Nabi Muhammad SAW telah besar dan dia telah berdakwah, telah menjalankan satu agama baru, iaitu agama Islam yang kita anut sekarang, yang menyebabkan Abu Lahab adalah orang yang pertama yang memusuhi Nabi. Masa peristiwa Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka, apabila turun wahyu Allah supaya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka, Nabi naik di bukit mana? Di bukit Safa. Nabi naik atas bukit Safa tu. Nabi naik. Lepas tu Nabi panggil semua kaum dia berdakwah. Dia kata apa mula-mula? Dia kata, percayakah kamu sekiranya aku bagi tahu dekat belakang bukit ni ada tentera berkuda nak serang kita ni? Tentera berkuda kat belakang nak serang kita. Kamu percaya tak? Apa semua orang kafir Quraisy yang ada di situ berkata, kami percaya wahai Muhammad. Kami tidak pernah dengar sekali pun kata dusta daripadamu. Kami tak pernah dengar kamu cakap menipu, cakap pelawak. Tak ada. Apa yang keluar dari mulut kamu, benda yang benar. Kami percaya apa saja yang kamu katakan. Apabila Nabi Muhammad SAW dengar apa orang kafir Quraisy semua yang ada di situ berkata demikian, maka dia beritahulah, sesungguhnya aku ni adalah utusan Allah, memberi peringatan kepada kamu. Hendaklah kamu takutkan Allah. Maka apabila mereka dengar dakwah Nabi,
maka orang yang pertama bangun, celakalah kamu wahai Muhammad. Siapa dia? Itu adalah bapa saudara Nabi, Abu Lahab. Dia telah menggagalkan dakwah Nabi pada masa itu. Okey. Kita tengok perjanjian Aqabah pertama. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, 6 orang penduduk Yasrib memeluk Islam dan mereka telah menyebarkan agama Islam setelah pulang ke Yasrib. Hasilnya pada musim haji tahun ke-12 kenabian, 12 orang penduduk Yasrib telah menemui Rasulullah di Aqabah, iaitu di Mina, untuk mengadakan perjanjian setia yang dinamakan perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, kita tengok. Pada musim haji, satu musim haji pada tahun ke-11 kenabian. Ingat apa Ustaz cakap itu? Kalau dibagi tahun ke-11 kenabian, umur Nabi ketika itu berapa? Bagus. Ingat pun. Tahun umur Nabi pada masa itu ialah 51. Sebab apa? Sebab Nabi dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Jadi apabila tahun ke-11 kenabian tambah 11. Senang saja. 40 tambah 11 51. Bagus. Pada umur Nabi ketika itu 51, Nabi telah berdakwah kepada orang Yasrib. Nabi ambil kesempatan untuk berdakwah apabila pada musim haji itu kepada 6 orang penduduk Yasrib. Dan mereka telah memeluk Islam. Dan mereka telah berjanji dengan Nabi, mereka akan menyebarkan Islam di Yasrib. Hasilnya pada musim haji tahun ke-12 kenabian, hasil daripada dakwah yang Nabi berdakwah kepada 6 orang ni, mereka balik sana, mereka balik ke Yasrib, mereka pun berdakwah di Yasrib. Maka hasilnya pada tahun ke-12 kenabian, 12 orang penduduk Yasrib telah datang bertemui dengan Rasulullah dan telah mengikat satu perjanjian, dipanggil perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, kita tengok apa isi perjanjian Aqabah itu. Okey, antara isi perjanjian Aqabah pertama, tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak berdusta dan berbuat baik. Ini adalah perangai orang kafir Quraisy. Orang kafir dulu, ni adalah perangai mereka. Suka mensyirikkan Allah. Mereka ada sampaikan di sekeliling Kaabah ada 313 berhala. Ini Tuhan turun rezeki, ini Tuhan turun hujan, ini Tuhan, macam-macam Tuhan ada. Mereka suka mencuri, suka menipu timbangan, suka nak berniaga pun menipu lagi. Dan mereka suka berzina, dan mereka suka bunuh anak. Antaranya Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam. Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam, apabila dia dapat anak perempuan, apabila dia dapat anak perempuan, sebab anak perempuan pada zaman Nabi dulu adalah membawa satu malang bagi mereka. Mereka bila dapat anak perempuan, mereka akan tanam mereka hidup-hidup. Begitu juga dengan Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam. Bila dia dapat tahu isteri dia telah melahirkan anak, dapat anak perempuan, dia merasa malu. Bila anak tu dah besar sikit, maka dia telah bawa anak tu pergi padang pasir. Anak tu ikut ayah dia nak bawa jalan, seronok anak. Apabila ayah nak bawa jalan, ikut ayah dia, jalan pegang tangan dengan ayah dia, seronok. Dia tak tahu ayah dia nak bunuh dia, nak tanam dia hidup-hidup. Apabila Sayyidina Umar sampai dekat satu lembah, maka dia gali tanah. Dia gali, anak tengok bapak berpeluh, dia ambil kain, dia lap peluh anak dia. Sayang kat anak pada bapak. Maka apabila telah digali, Sayyidina Umar lempar anak dia masuk dalam kamus. Gitu jahilnya masyarakat Arab dahulu. Dan mereka suka bercakap bohong. Dan begitulah antara perjanjian Aqabah yang pertama. Maka terjadilah pula perjanjian Aqabah yang kedua. Bila
pada musim haji tahun berikutnya, itu tahun ke-12. Tahun berikutnya tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-13 kenabian, umur Nabi 53. Okey, 70 orang lelaki, makin ramai. 70 orang lelaki dan 2 orang wanita Muslim penduduk Yasrib telah berjumpa dengan Rasulullah secara rahsia. Mereka membawa kesenangan masyarakat Yasrib agar Rasulullah datang ke Yasrib untuk mengajarkan mereka tentang Islam. Persetujuan Rasulullah untuk berdakwah ke Yasrib membawa kepada terbentuknya perjanjian Aqabah yang kedua. Antara isi perjanjian Aqabah yang kedua ialah penduduk Yasrib bersedia menerima dan melindungi Rasulullah sebagai pemimpin agama Islam. Penduduk Yasrib berjanji untuk berjuang dalam membela dan mempertahankan Islam. Dan ketiga, penduduk Yasrib berusaha menyebarkan Islam kepada saudara mara mereka. Dan keempat, penduduk Yasrib bersedia menerima segala risiko dan tentangan daripada musuh. Hasil daripada dakwah Nabi, hasil kepada 6 orang. 6 orang ni balik ke Yasrib, berdakwah di sana. Maka tahun ke-12 kenabian, tambah sikit, berganda 2 kali ganda, 12 orang pula bertemu dengan Rasulullah. Tahun ke-13 pula, tambah lagi 70 orang dan 70 orang lelaki dan 2 orang perempuan datang bertemu dengan Rasulullah untuk mengikat perjanjian setia kepada Nabi. Dan mereka telah mengucap 2 kalimah syahadat dan berikrar untuk membantu Nabi untuk berdakwah sama-sama untuk menyebarkan agama Islam. Dan mereka telah mempelawar Nabi datang ke Yasrib untuk membantu mereka, mengajarkan mereka tentang Islam. Akhirnya terjadilah perjanjian Aqabah yang kedua. Okey. Pelaksanaan perjanjian Aqabah. Rasulullah telah meminta untuk memilih 12 orang ketua dari dalam kalangan kaum masing-masing bagi melaksanakan isi perjanjian dakwah, isi perjanjian dengan penuh tanggungjawab. Pemilihan ketua terdiri daripada 9 orang dari kabilah Khuzraj dan 3 daripada kabilah Aus. Ada 2 kabilah yang terbesar di Yasrib, iaitu kabilah Aus dan Khuzraj. Khuzraj dia ramai lagi daripada kaum Aus. Maka Nabi suruh Khuzraj 9 orang ketua, dan Aus berapa? 3. Jadi semua 10 baru. 9. Pemilihan ketua terdiri daripada 9 orang dari kabilah Khuzraj, 9 campur 3, jadi 12. Okey. Setelah sempurna perjanjian Aqabah kedua, Rasulullah berjaya membina asas negara Islam di Yasrib. Okey, sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.